Kita bertajuk Ambang Ramadan dan pengisian kuliah pada malam ni adalah lebih kepada cadangan ataupun macam mana kita nak susun strategi untuk menempuh bulan Ramadan. Kerana di hadapan kita ada beberapa kemungkinan. Sebab kalau kita kira tempoh untuk kita masuk bulan Ramadan malam ni, kalau kira 23 Syaban lah, start maghrib tadi 23 Syaban. Jadi ada masa lebih kurang seminggu lagi. Persoalan yang kita patut tanya diri kita, sejauh mana bersiap sedianya kita untuk hadapi musim kebaikan ini. Jadi dalam masa seminggu lagi, adakah kita telah susun, adakah kita dah bersedia ataupun tidak? Adakah kita bersedia dari segi fizikal, dari segi keilmuan kita, dari segi mental kita, perasaan kita, iman kita? Adakah kita semua bersedia untuk hadapi Ramadan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas. Dia kata, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhan kamu wahai Muhammad, yakhluqu ma yasha', dia mencipta apa sahaja yang dia mahu, wa yakhtar, dan dia pilih daripada makhluk-makhluknya. Maksudnya ada makhluk yang pelbagai yang kita kenal, sama ada makhluk itu ada fizikal dia ataupun tak ada fizikal. Sama ada makhluk itu berupa masa ataupun berupa tempat ataupun makhluk-makhluk jenis yang lain. Jadi tuan-tuan, kita tahu Allah Subhanahu wa taala mencipta para malaikat dan dia lantik malaikat Jibril, Mikail, Israfil sebagai kita kata penghulu ataupun malaikat-malaikat yang utama. Demikian juga para nabi dan rasul. Sebahagian nabi dan rasul dilebihkan pangkatnya berbanding yang lain, dan yang terutama, rasul yang terutamanya tuan-tuan ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diikuti oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Jadi samalah juga dengan makhluk Allah yang lain seperti masa dan tempat. Masa dengan tempat. Kalau kita lihat dari segi masa, maka Allah Subhanahu wa taala mencipta tahun, mencipta bulan, mencipta minggu, mencipta hari. Jadi makhluk-makhluk berupa masa ini tuan-tuan, dia sentiasa beredar sejak Allah Subhanahu wa taala cipta makhluknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahawa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum, thalathun mutawaliyat dhul qi'dati wa dhul hijjati wal muharram wa rajabun mudar alladhi baina jumada wa sya'ban. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sesungguhnya zaman itu telah bergerak, telah beredar, telah kita kata running. Bermulanya pergerakan zaman itu telah bermula sejak Allah Subhanahu wa taala mula-mula menciptakan langit dan bumi lagi. Jadi ia beredar cukup 12 bulan lengkap setahun. Maka di sana bila kita teliti dalam tempoh 1 tahun tu tuan-tuan, Nabi kata ada 12 bulan. Dan Nabi kata dalam 12 bulan itu ada 4 daripadanya dikategorikan sebagai bulan-bulan haram. Bulan-bulan yang mana tinggi kehormatannya berbanding bulan yang lain, iaitu bulan Dhul Qi'dah, bulan Dhul Hijjah dan Muharram. Dia direct 3 ni. Kemudian yang berikutnya ialah bulan Rejab. Di samping itu tuan-tuan, kita kata ada 4 tadi. Di sana juga ada 1 bulan yang mana Allah lebihkannya berbanding 11 bulan hak lain. Walaupun Ramadan sendiri tak termasuk dalam bulan haram, tetapi status bulan Ramadan itu dia ada kelebihan tersendiri. Dan tuan-tuan kena ingat bahawa satu-satunya
bulan yang Allah Ta'ala sebut secara jelas dalam Al-Quranul Karim ialah bulan Ramadan sahaja. Allah Ta'ala tak sebut nama bulan lain dalam Al-Quran, sebagaimana dalam firman-Nya dalam suratul Baqarah, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, Allah nak angkat kedudukan bulan Ramadan. Unzila fihi al-Quran, yang mana diturunkan padanya, di dalam bulan Ramadan itu, Al-Quran, iaitu pada peringkat awal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wahyu pertama yang diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi terima itu pada bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, situ Allah Ta'ala sebut Ramadan, nama dia Ramadan. Yang kedua, di samping Allah Ta'ala sebut suhu Ramadan, Allah Ta'ala sebut lagi, iaitu peristiwa besar yang berlaku dalam sejarah manusia, diturunkan padanya sebaik-baik kitab, yang mana kitab ini merupakan kalamullah Azza wa Jal, dan diturunkan kepada sebaik-baik manusia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sinilah tuan-tuan, kita akan menghadapi bulan yang terbaik. Di hadapan kita ada 3 ataupun 4 kemungkinan. Dalam masa seminggu ni, kita ada beberapa kemungkinan lah. Kemungkinan yang pertamanya, kita tak ada. Ada kemungkinan ke tak? Kita tak ada masuk bulan Ramadan. Maksudnya Allah Ta'ala tak bagi rezeki, tak bagi peluang kepada kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Ada tak kemungkinan itu? Ada. Tak ada siapa boleh jamin kita akan hidup dan bulan Ramadan seminggu lagi. Tak ada siapa boleh jamin. Ambo sendiri, tuan-tuan semua, tak ada siapa boleh jamin. Ini kemungkinan yang pertama. Kita kenali lah, kita bimbang. Kok lah kemungkinan ini berlaku kepada kita ataupun orang yang terdekat dengan kita. Jadi kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kita hadapi Ramadan. Rezeki Allah Ta'ala peluang kepada kita, dah lagi tahun ni masuk bulan Ramadan dalam keadaan kita sihat molek. Ini kemungkinan yang kedua. Kita sihat molek. Supaya amalan ni tuan-tuan semua boleh hadir, sihat belaka, tak? Walaupun di samping kita diancam dengan wabak dan sebagainya, tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala kesempatan kepada kita hadir, dan kita boleh beribadat dengan baik bila kita sihat. Dan kita harapkan kesihatan ini berterusan sampailah Ramadan seminggu lagi. Ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiganya, tuan-tuan, kita, Allah Ta'ala tak izinkan kita sihat, kita ditimpa penyakit. Maksudnya ada halangan lah. Ada halangan untuk kita mengisi Ramadan tu dengan sebaik mungkin bila berlaku penyakit ataupun kita tak sihat. Ada kemungkinan juga. Hal ni kita bimbang. Kemudian kemungkinan yang lain, kita menghadapi Ramadan yang akan datang ni, seminggu ni adalah Ramadan yang terakhir. Terakhir. Dah. Maksudnya barangkali lah, tak, barangkali ada kemungkinan juga ni lah hak ngelah yang Allah Ta'ala peluang kepada kita. Setelah kita hidup berpuluh tahun, ambo sendiri, tuan-tuan semua, kita dah hadapi berpuluh-puluh kali Ramadan. Barangkali inilah adalah Ramadan yang terakhir, maka kita kenali. Kita bimbang lagu mana kita nak isi. Sebab takut lepas ni tak ada dah Ramadan. Tak ada dah kau kita. Barangkali di sana ada kemungkinan kita akan hadapi Ramadan bertahun-tahun yang akan datang. Jadi semua ini menyebabkan kita akan muhasabah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita malam ni nak duduk bersama-sama, kita berfikir sejenak macam mana kita nak susun strategi supaya harap-harapnya sebagaimana tu imam doa tadi dah, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkatilah bulan Sya'ban yang ada seminggu lagi. Limpahkan keberkatan itu kepada kami. Wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami untuk kami masuk bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, apakah persediaan kita? Persoalan paling utamanya, macam mana persediaan kita? Adakah kita dah susun nak buat gapo? Apa target kita? Apa matlamat kita seminggu lagi? Nak buat apa? Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Pertamanya tuan-tuan, persediaan kita ialah kita kena sediakan hati yang betul-betul bersih. Payah nak sedia hati bersih ni tak? Tapi begitulah kaedah Allah Subhanahu Wa Taala bila dia limpahkan keberkatan kepada masa dan tempat. Sebab satu masa, satu tempat yang berkat, seseorang itu tak akan dapat berkat tadi melainkan orang itu betul-betul bersedia dan dia tadah hati dia untuk terima keberkatan tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tahu bumi Mekah tu bumi yang sangat berkat. Dak, bumi Mekah bumi yang Allah Ta'ala paling sayang atas muka bumi, banyak-banyak tempat atas muka bumi ni. Mekah, Madinah adalah tempat yang Allah Ta'ala paling dia sayang. Tetapi di dua bumi yang mulia ni tuan-tuan, ada manusia yang tak ada faedah, tak mendapat faedah daripada keberkatan yang ada pada bumi. Sebab kita tahu dalam sirah Nabi SAW, musuh-musuh Nabi, mereka lahir di Mekah, membesar di Mekah, dan ada sebahagian mereka mati di Mekah, tapi tak menguntungkan pun. Abu Jahal misalnya, lahir Mekah dia, ada besar pun Mekah, hidup pun Mekah dan dibunuh di medan Badar, tapi dia tak memberi apa-apa faedah kepada dia. Walaupun dia lahir duduk di bumi yang paling berkat sekali, di situ keberkatan Allah Ta'ala turun kepada bumi Mekah. Tapi orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab tak mendapat faedah daripada keberkatan tadi, kerana dalam jiwa mereka, orang-orang seperti mereka tak bersedia untuk terima keberkatan ataupun limpahan rahmat Allah Ta'ala yang turun di situ. Maka berpuluh tahun mereka ni hidup di Mekah, matilah kutu saja. Walaupun di samping mereka ada Masjidil Haram, tapi keberkatan Masjidil Haram, keberkatan Kaabah itu tak memberi faedah kepada mereka ni. Maka tuan-tuan, kalau lah ni pun sama juga. Kita pergi Mekah, sebahagian tuan-tuan pergi Mekah, ada buat umrah, ada buat haji. Dah, haji kena tipu ke? Ada orang bawa travel lah, bukan orang kita lah. Dah, sebahagian orang yang bawa travel, dia tipu kita. Konon-kononnya duduk Mekah ni dapat hotel hak dekat, tiba-tiba pergi sana jauh kita mau. Dia tipu kita, dan berlaku penipuan itu di Mekah. Orang seperti dia buat penipuan di bumi yang terbaik. Betul, di Madinah pun sama. Jadi berlaku dosa, berlaku maksiat di bumi yang terbaik, seolah-olah keberkatan yang ada pada bumi itu tak memberi faedah kepada dia. Walaupun dia duduk di Masjidil Haram, konon-kononnya dia ni nak khidmat kepada hujaj, tetamu-tetamu Allah Ta'ala, tapi dia ambil kesempatan dengan orang tadi. Jadi tuan-tuan, apa ada manusia sebegini kerana mereka ni tak siambil ataupun tak sediakan hati mereka untuk menadah rahmat yang Allah Ta'ala letakkan di bumi itu. Jadi tuan-tuan, di Madinah pun sama, ada orang jahat di Madinah. Ada Abdullah bin Ubay bin Salul, iaitu kepala orang munafik. Belakang Nabi SAW, dia semaya hari-hari. Dia jadi makmum kepada Nabi, dia dengar Al-Quranul Karim, dia buat dengan Nabi, tapi persahabatan dia dengan Nabi tak memberi apa-apa faedah kepada dia. Walaupun depan dia tu orang paling mulia sekali, makhluk Allah Ta'ala paling sayang, tapi kerana dia tak bersedia dan jiwa dia tak bersih, tak seterima hidayah, maka dia mati sebagai seorang munafik. Jadi itulah tuan-tuan, kita kena ambil pengajaran di sini. Kita semua suka ataupun tak suka, kita akan masuk bulan Ramadan. Ke mana? Ada yang mau tak sih masuk bulan puasa? Tak, semua kita diprogram kena masuk belakang. Jadi sebahagian kita ada yang berjaya, ada yang mendapat faedah yang sangat banyak, ada hak biasa-biasa, ada hak tak boleh langsung. Semuanya bergantung kepada kita. Tapi asasnya kita tahu bulan Ramadan bulan yang terbaik, bulan yang penuh keberkatan, bulan yang banyak fadilat. Setara mana fadilat kita boleh bergantung kepada kita. Seluas mana kita tadah dada kita nak menampung keberkatan rahmat Allah Ta'ala, bergantung kepada kita.
Jadi walaupun kita dengar banyaknya fadilat bulan Ramadan, misalnya Nabi SAW bersabda, satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Idza jaa Ramadan", apabila datang bulan Ramadan, mari bulan puasa, apa yang berlaku? Futihat abwabul jannah, akan dibukakan kepada orang-orang ni satu kempen. Allah Ta'ala buka sebanyak-banyaknya pintu syurga. Pintu syurga ni tuan-tuan, dalam hadis ada berapa? Ada berapa pintu syurga? Ada 8. Ada 8. Jadi Allah Ta'ala buka seluas-luasnya kepada kita semua sebagai satu tanda, silakan wahai hamba-hamba, ingatlah ini musim kebaikan, aku buka pintu untuk kamu. Seolah-olah bila kamu isi bulan Ramadan ni dengan terbaik, maka kamu akan dapat masuk melalui pintu-pintu tadi. Walaupun tak berlaku lagi masuk tadi, insya-Allah esok-esok orang yang mana mendapat faedah yang banyak bulan Ramadan ni, Allah Ta'ala sediakan pintu-pintu syurga, yang mana dalam syurga tadi banyak nikmat. Kemudian yang kedua, Nabi kata wa ghulliqat abwabun nar, akan ditutup apa? Pintu-pintu neraka. Pintu neraka ada berapa? Ada? Siapa tahu? Ada 7. Ada 7. Dalam surah Al-Hijr juzuk 14, laha sab'atu abwab. Allah Ta'ala kata neraka Jahannam itu ada 7 pintu. Syurga ada 8 pintu. Yadkhulu min abwabil jannati thamaniyati kama syaa kama qal. Bila kita baca doa selepas wuduk tu kan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi kata siapa yang baca dengan penuh ikhlas, Allah Ta'ala akan pilihan kepada dia untuk dia masuk daripada pintu syurga yang 8. Nabi sebut dalam hadis. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut pintu neraka ada 7. Kemudian untuk memudahkan hamba-hamba, untuk memudahkan kita melakukan banyak ibadat, masuk dalam kempen promosi ni, promosi kebaikan ni tuan-tuan, Allah Ta'ala buat sekara lagi kepada kita, iaitu wasuffidatis syayatin. Allah Ta'ala belenggu, letak rata kepada syaitan-syaitan. Wasulsilatis syayatin, dalam riwayat yang lain, akan dirantaikan syaitan-syaitan. Maksudnya tuan-tuan, dirantai di sini bukan kata syaitan itu tak ada. Kau mana ada, dia ada. Bukan kata kena penjara, dia ada, dan dia dihadkan pergerakan dia untuk menghasut anak Adam. Itu maksud dirantai syaitan. Jadi laninya tuan-tuan, selain Allah Ta'ala cerita keberkatan bulan Ramadan, Allah Ta'ala tolong kita supaya wahai hamba, guna masa yang terbaik, masa yang penuh keberkatan ni, dan masa ini terhad 29 hari ataupun 30 hari, aku mudahkan kebaikan untuk kamu. Bila-bila kita puasa, jiwa kita terdidik, pada masa yang sama syaitan pun dihadkan untuk mereka menghasut kita. Jadi tinggal kita untuk tadah rahmat Allah Ta'ala pada bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan ni kita kena fikir, lagu mana kita nak isi seharian kita pada Ramadan. Apa yang berlaku sebelum subuh, selepas subuh, bila kita pergi kerja tengah harinya, petangnya, lepas asarnya, sebelum bukanya, ngoriknya, seterusnya sampailah ke malam. Ada tak bayangan apa yang kita kena buat? Ada tak lah ni? Maka soalan ni kita kena tanyalah. Kalau tak ada lagi, kita kena susun molek. Bagi sesiapa yang dia target dah, ada matlamat nak khatam Al-Quran, kerana dia tahu bulan Ramadan ni bulan Al-Quran, dia target siap-siap lagu mana nak boleh biar dia habis. Orang kata sejuzuk sehari, betul. Lepas maya baca 5 muka surat, tu mudah-mudah lah. Tapi tuan-tuan, kalau tak ada sejuzuk sehari, hamba rasa tak ada habis. Kalau boleh masa rajin tu banyak lalu,
Wih 2-3 juzuk pun tak apa. Hari Jumaat, hari Sabtu kita baca banyak. Bimbel takut hari lain tak ada. Jadilah ninya bagi tuan-tuan hok mahir baca Al-Quran, ada kelancaran Allah Ta'ala wi ilmu baca Al-Quran molek, maka gunakan target pertama kita biar dah habis. Biar dah habis. Bagi orang hok tak baca Quran, kena carilah. Dek mana Quran hok baca tahun lepas. Kena cek mula ada ke tak. Pergi buka mari mula tengok. Jadi gitulah learningnya, persiapan kita klik sekarang tengok Quran hak kita baca mula tu duk mana. Tak bolehlah kita letak dalam kepala kita bahawa dah nama mula padahlah. Moga makan pulut dah kan mula. Padahal adalah namanya. Tak boleh gitu jadi tuan-tuan. Jadi kita tahu bulan Al-Quranul Karim, bulan Ramadan ini kita kena isi dengan sebaik mungkin. Allah Ta'ala wi ilmu baca Al-Quran selagi mana mata kita cerah, lidah kita molek, boleh sebut molek lagi. Gunakan peluang ini untuk kita dapatkan pahala sebanyak mungkin. Kerana kita tahu baca Quran untuk hari-hari lain ada sebagaimana Nabi kata, satu huruf ada satu kebaikan, dan kebaikan itu diganda jadi 10. Ini bulan lain. Kalau kita baca Quran bulan Ramadan, maka tuan-tuan mestilah pahalanya lebih daripada bulan-bulan hak lain. Maka tuan-tuan, pertama merumuskan ialah persediaan kita untuk tadah rahmat Allah Ta'ala yang ada pada bulan Ramadan ini. Bergantung kepada kita. Kita lah hak kontrol diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, hamba nak sebutnya ialah banyak-banyak perkara yang kita boleh buat bulan Ramadan. Kita ada perkara hak asas, hak kita kena buat. Hak asas ni kita kata semua orang boleh buat lah. Misalnya semaya jemaah 5 waktu. Semaya berjemaah 5 waktu. Kita kena target molek. Ramadan ni jemaah 5 kali sehari tu biar dah. Hak paling payah sekali bagi hambanya ialah gapo? Semaya jemaah waktu gapo? Subuh. Bukan subuh tu boleh lain, tapi ngorek hak paling payah sekali. Betul ke tak? Paling payah sekali. Subuh kita bangun sahur, kita sahur belaka, kita bersiap sedia, tapi kita boleh marilah. Kita boleh mari ke masjid untuk sembahyang subuh. Jadi mudah bagi kita. Tetapi tuan-tuan, yang paling sukanya, paling payahnya untuk hadir semasa solat berjemaah maghrib. Jadi ni kena mujahadah sikit lah. Kena mujahadah sikit biar dah. Kerana tak ada ngorek, maksudnya tak lengkap lah 5/5 sembahyang fardu kita secara berjemaah. Kemudian hamba sebut baca Quran tadi, kita boleh baca Quran belaka. Kemudian ada zakat fitrah. Ada zakat fitrah kita kena bayar belaka. Ini asas semua orang kena buat. Kita berpuasa, semua kita berpuasa. Tetapi tuan-tuan, kita kena tahu jalan kebaikan itu banyak, dan ada sebahagian kebaikan itu ada yang kita serasi molek. Allah Subhanahu wa taala sebut, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah dia tunjukkan kepada kita dengan Al-Quranul Karim, kepada orang-orang yang mencari keredaannya, jalan-jalan untuk mencapai keselamatan ataupun jalan ke syurga. Banyak jalan ke syurga. Jalan hanya satu, tapi macam mana kita nak lalu jalan tadi, pelbagai cara. Jalan menuju syurga itu Allah Ta'ala sebut dalam suratul An'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, dan sesungguhnya jalan aku itu yang benar itu hanya satu, dan ia lurus. Jalan hak dekat ni ialah jalan hak betul. Fattabi'uh, ikutlah jalan tadi. Cuma macam mana kita nak lalu jalan tu bergantung kepada diri kita. Ada hak jalan kaki, ada hak naik motor, ada naik kereta, ada naik motor besar dan sebagainya. Jadi kelajuan tu berbeza-beza. Jadi learningnya tuan-tuan, banyaknya ibadah yang ada dalam Islam ni, kita kena perhati hak mana hak paling kita rasa mudah nak buat. Semaya jemaah, semua orang semaya jemaah. Baca Quran, semua orang baca Quran belaka. Bayar zakat fitrah, zakat harta, semua orang bayar zakat belaka. Tapi di sana kita kena perhati, gapo hak mudah aku buat. Ada setengah orang
Bukan setakat sejuzuk dia boleh baca sehari. Lebih daripada tu, 5 juzuk dia boleh baca sehari. Maka orang seperti ni gomogilah baca Quran sebanyak mungkin setakat dia boleh baca. Allah Ta'ala beri kelancaran lidah, masa yang banyak kepada dia. Gomogi ku ni gunakan Ramadan ini untuk Al-Quranul Karim. Mungkin orang yang reti Quran ni dia tak ada duit yang banyak. Bagi orang hak mana baca Quran tu dia kokak-kokak, lambat nak habis juzuk payahnya, ya Allah. Dah. Dia ada harta yang banyak. Maka gunakan harta dia untuk bagi makan kepada orang, cari sebanyak mungkin rumah-rumah orang miskin. Lah ni orang ramai orang tak ada kerja dan sebagainya, kita bantu. Kita gunakan harta kita untuk bantu mereka. Bantu orang-orang susah musim-musim ni. Ramai orang tak ada kerja, orang susah dan sebagainya. Mungkin orang seperti ni, orang banyak harta ni, kalau suruh baca Quran dia payah. Dia baca juga sekadar hak asas, tapi gunakan Ramadan hak esok-esok ni, tuan-tuan, gunakan peluang harta yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Ada orang lain yang mana Allah Ta'ala beri kekuatan kepada dia untuk semayang. Kalau baca Quran dia lambat. Tapi kalau suruh semayang tak ada masalah. Berapa rakaat tak ada masalah. Kalau klik tarawih dia nak sambung pula rumah, dia rajin semayang, tak ada masalah. Maksudnya Allah Ta'ala beri kudrat yang cukup kepada dia. Dia suka semayang, maka semayang gila. Kerana tuan-tuan kita ni ada kekuatan yang berbeza-beza. Ada setengah orang suka selawat. Klik tarawih, sesar ke apa, nak makan colek ke apa, makan lah. Tapi di sana ada masa, carilah. Dalam telefon tu sendiri kita boleh download aplikasi untuk kira tasbih kita. Logilah selawat, tuan-tuan. Dia ada satu program dalam telefon kita tu, nak gapo subhanallahi wa bihamdih, kita tekan, kita sebut sekali, naik subhanallahi wa bihamdih, 2 tekan. Dia ada rekod dia. Ada rekod. Okey, hari ni hari pertama puasa, berapa subhanallahi wa bihamdih kita sebut. Esok ke pun subhanallahi wa bihamdih berapa ribu kali kita sebut. Ada orang berzikir dia mudah. Ada setengah orang dia suka baca Quran, ada setengah orang suka dakwah, ada setengah orang suka bantu orang miskin. Jadilah ninya klik berhati, apa hak boleh aku buat yang kita kata boleh pulung. Boleh pulung lebih pada orang lain. Hak ibadat asas hamba sebut tadi kita buat belaka, semua orang boleh berkongsi. Tapi ada sesuatu yang mana kita kena buat molek, kita kena lebih waktu, kerana kita berehi buat. Kita mudah kepada kita untuk laksanakannya. Ni nombor 2. Hamba suruh tuan-tuan semua klik malam ni, berhati, cuba renung sejenak apakah yang Allah Ta'ala beri kelebihan kepada kita. Allah Ta'ala beri kelebihan kita baca Quran, mudah baca Quran, kita duduk baca Quran banyak. Baca zikir, berselawat dan sebagainya, kita berzikir. Ada dari segi harta, ada dari segi kudrat, badan boleh semayang banyak, semayang lah. Jadi kita kena perhati apakah kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Okey, itu hak nombor 2. Nombor 3-nya, poin hak terbesar jugalah. Kita kata nombor 3-nya, tuan-tuan, kita kena terah belaka. Segala kebaikan, lah ni perancangan ni kena terah belaka, sebab kita kena tahu kita berurusan dengan Allah Ta'ala ni ada perkara-perkara yang bersifat rahsia. Serupa dengan Lailatul Qadar. Allah Ta'ala raya tak kepada kita secara detail bila berlaku? Dia biarkan rahsia supaya hamba dia gomong molek. 10 akhir Ramadan tu lagilah, gunalah 10 akhir Ramadan sebaik mungkin. Samalah juga tuan-tuan hari Jumaat. Kita tak tahu bila masa doa mustajab. Maka sepanjang hari Jumaat kita guna, ya Allah, apa-apa doa kita nak, kita minta dengan Allah Ta'ala pada hari Jumaat. Kita tak kira bila masa, kerana Allah Ta'ala rahsiakan masa itu secara tepat, secara terperincinya.
Cuma adalah pendapat ulama, kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari tu kata sehingga 50 pendapat nak tentukan bila mustajab doa pada hari Jumaat. Masa tu imam naik atas mimbar, antara dua khutbah, lepas asar, macam-macam. Jadi bila rahsia gitu kita akan guna molek, kok lah kena masa Allah Ta'ala mustajab doa. Jadi dalam Ramadan tuan-tuan, dalam bulan Ramadan, banyak-banyak kebaikan, pastikan ada kebaikan yang terbesar kita boleh buat. Dan kita tak tahu gapo Allah Ta'ala paling suka daripada kita. Banyak-banyak ibadah yang kita isi pada bulan Ramadan tadi, kita tak tahu hak mana Allah Ta'ala paling suka. Kerana kaedahnya tuan-tuan, bila kita berurusan dengan Allah Ta'ala, kita buat satu kebaikan. Buat satu kebaikan. Kita tolong anak yatim misalnya, tolong orang susah, tolong orang yang terpaksa berhutang, kita beri berhutang. Dalam keadaan Allah Ta'ala paling suka ibadat itu, pertolongan kita kepada orang itu, sehingga akan kita mencapai satu tahap Allah Ta'ala redha sampai bila-bila. Ada tuan-tuan, dalam Islam ni ada satu amalan yang berkualiti dalam hidup kita, kita tak tahu mana sah. Bila kita buat dengan penuh bersungguhnya, Allah Ta'ala nilai amalan tersebut, dia redha kepada kita sampai bila-bila. Misalnya haji yang mabrur. Haji yang mabrur, sekali kita buat haji, Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala tak tengok pun segala salah kita selama ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tahu dalam sejarah Islam ada para sahabat Nabi yang mana jumlah mereka 313 orang ataupun lebih kurang itu, mereka menyertai perang Badar. Perang Badar ni perang yang utama lah, perang yang sangat gede dalam Islam, perang yang antara yang terawal. Maka Nabi kata oleh kerana sukarnya kebaikan ni Allah Ta'ala nilai kualitinya terbaik, maka Nabi kata sahabat yang menyertai perang Badar, Allah Ta'ala kata apa? Nabi kata kepada mereka, la'allallaha tala'a ala ahli badrin faqala a'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Barangkali Allah Ta'ala telah menilai, telah tilik hati-hati pejuang Islam yang menyertai perang Badar, maka Allah Ta'ala isytihar, buatlah apa saja dosa, kadang-kadang pun tak apa, qad ghafartu lakum, aku sedia ampunkan kamu. Itu kesalahan hak selepas perang Badar. Maksudnya mari satu sertifikat, satu pengiktirafan daripada Allah Ta'ala, dia sukanya hamba tadi buat kebaikan yang bernilai, sehingga kalau mari kesalahan-kesalahan mendatang, Allah Ta'ala sedia ampunkan. Samalah juga berlaku kepada Uthman radhiyallahu anhu, bila dia support, dia sponsor sahabat-sahabat Nabi pergi perang masa perang Tabuk. Uthman ni buat mari harta hak banyak dak nak perang lawan Rom ni, sehingga Uthman buat mari beribu dinar ataupun jumlah dinar yang sangat besar. Nabi kata ma darra Uthman ba'da al-yaum, tak ada dosa yang boleh membawa mudarat kepada Uthman selepas hari ini, kerana betapa besarnya kualiti kebaikan ibadah yang dibuat oleh Uthman. Jadi tuan-tuan, loninya dalam hidup kita terberhati gapo terbaik kita pernah buat. Ada tak? Barangkali kita pernah tolong orang aksiden. Nah, ni kebaikan hak mana jarang berlaku, tapi kita tolong nyawa dia terselamat. Kebaikan ni kita tak tahu. Kita tak tahu pun tu Allah Ta'ala paling suka sekali. Jadi kena terang belaka. Dalam bulan puasa nanti kita pun tak tahu mana satu ibadah yang paling Allah Ta'ala suka. Barangkali kita makan kat orang. Ada keluarga kita tanggung, ada keluarga anak-anak, budak-budak kita bagi pakaian hari raya kepada mereka, dia doakan kepada kita. Kita tak tahu. Jadi tuan-tuan, apa yang kita boleh simpulkan di sini, bulan Ramadan ni kena terang belaka. Selagi kita selagi kita gagah, kita terang segala kebaikan yang ada. Jangan duk pada-pada sekadar lah. Jadi loni ni kerana kita kena kait balik dengan apa hak sebut tadi awal-awal tadi, ada kemungkinan yang berbahaya kepada kita. Misalnya kemungkinan Ramadan yang kita akan hadap ni adalah Ramadan yang hak terakhir. Tak ada dah peluang lepas ni untuk kita masuk Ramadan. Kemudian sebelum hamba terlupa, bagi sesiapa tuan-tuan yang mana masih ada mak pak, ada mak, ada ayah
yang mana mereka dah tua, perlu kepada khidmat kita sebagai anak. Maka bulan Ramadan ni kita gomo model, kita khidmat sungguh kepada mereka. Nabi SAW bersabda, ilzam rijlaha fa innal jannata tham. Lazimilah kaki ibumu kerana syurga ada di situ. Lazimilah khidmat untuk mereka kerana syurga ada di situ. Jadi tuan-tuan, kita tak tahu betapa baiknya, betapa bernilai ibadah kita khidmat kepada mak ayah. Dan kita tahu pahala puasa tak sikit-sikit, pahala baca Quran sikit-sikit. Tapi bila Nabi kata ilzam rijlaha, lazimilah kaki mereka, khidmat sungguh-sungguh. Hak mana perlu hantar ke hospital, kita hantar. Hak mana perlu jaga dalam wad, kita jaga. Hak mana perlu kita ziarah, kita ziarah. Hak perlu kita wipiti, kita wipiti. Jadi segala kebaikan yang berkait dengan mak ayah kita, kita buat belaka. Jangan lupa, sebab bila demo tu tak ada, maka sajalah dah tertutup satu pintu untuk kita ke syurga melalui demo ni. Jadi tuan-tuan, itulah yang mana 3-4 perkara yang berasa boleh membangkitkan semangat kita semua untuk kita susun balik. Kita mula rancang apa yang kita nak buat esok lusa, tak lama dah, masa semakin suntuk. Kita kena ada target kita. Kalau tak ada target, maka kita barangkali jadi saja supaya orang yang tak ada rahmat Allah Ta'ala, hak mau sebut awal-awal tadi. Jadi itulah yang mau boleh kongsi dengan tuan-tuan semua pada malam ni dengan masa yang seberingkas. Jadi hamba rasa setakat itu dululah tazkirah ringkas pada malam ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.